Pastikan kain ando dilipat sedikit sebelum membalut kepala. Letakkan kain ando di bagian kepala. 2 jari digunakan untuk menahan kain ando daripada terlepas. Kemudian hujung kain ando dibawa ke belakang kepala. Hujung kain ando disilang dan kemudian dibawa ke hadapan kepala. Ikatan buku sila kemudiannya diikat pada hadapan kepala. Jangan lupa untuk mengemaskan balutan. Jangan lupa juga untuk mengemaskan balutan di bagian belakang. Letakkan kain ando di bawah dagu, kemudian hujung kain ando dibawa ke atas kepala. Silangkan kain ando di sisi kepala, seterusnya hujung kain ando dibawa ke sebelah sisi kepala. Ikatan buku sila kemudiannya diikat pada sisi kepala. Jangan lupa untuk mengemaskan balutan. Letakkan kain bucu di atas bahu, kemudian hujung kain ando ditarik ke belakang. Hujung kain ando diikat dengan ikatan buku sila dan kemudian mengikatkan lagi hujung kain dan bucu kain dengan ikatan buku sila. Jangan lupa untuk mengemaskan balutan. Juga tidak lupa untuk mengemaskan balutan di bagian hadapan. Letakkan tapak tangan yang cedera di atas kain ando, kemudian tarik dan letakkan bucu kain ando di atas tangan. Silangkan kedua-dua hujung kain ando di atas pergelangan tangan dan kemudian dibawa ke belakang pergelangan tangan dan disilang. Kedua-dua hujung kain ando dibawa ke hadapan dan ikatan buku sila diikat pada atas pergelangan tangan. Jangan lupa untuk mengemaskan balutan. Ikatkan kain ando seperti dalam video ini sebagai penyokong kepada tangan. Kemudian masukkan pergelangan tangan ke dalam kain ando tersebut. Ikatkan hujung kain ando dengan ikatan buku sila dan jangan lupa untuk kemaskan ikatan. Kemudian, gunakan kain ando yang berlipatan tirus dan balut di bagian atas patah. Ikatkan hujung kain ando dengan ikatan buku sila dan kemaskan ikatan. Seterusnya, gunakan kain ando dan balut di bagian bawah patah. Ikatkan hujung kain ando dengan ikatan buku sila dan kemaskan ikatan. Tampung tulang yang patah itu dengan tangan lagi satu. Selitkan kain ando antara lengan dan badan. Pastikan puncak kain ando menghadap atau seiring dengan siku mangsa. Naikkan belah kain ando ke arah leher.
Kemudian ikatkan hujung kain ando dengan ikatan buku sila dan jangan lupa untuk kemaskan hujung kain ando. Pastikan 3 jari dikeluarkan agar dapat melaksanakan capillary refill test. Terus sambung dengan mengemaskan hujung kain ando. Tekankan kuku mangsa dalam kiraan masa 3 saat. 1, 2, 3. Jangan coba melurus atau membengkokkan siku. Letakkan kain di bawah tangan yang patah. Kemudian letakkan tangan sebelah di bagian atas kepala. Seterusnya, pastikan kain ando adalah berlipatan tirus. Pastikan kain ando dibalut di bagian atas siku. Kemudian mengikatkannya dengan ikatan buku sila. Jangan lupa untuk mengemaskan ikatan. Sentiasa ingat jangan membalut dengan ketat karena ia akan mengganggu pengedaran darah. Seterusnya, di bagian bawah siku juga dibalutkan dengan kain ando yang berlipatan tirus. Kemudian mengikatkannya dengan ikatan buku sila. Pastikan ikatan adalah kemas. Semasa membalut, pastikan Anda sentiasa berhati-hati. Lipat bucu dan dasar kain ando 3 segi. Lipat sehingga menjadi lipatan yang tirus. Kemudian, gulungkan kain ando seperti yang ditunjukkan sehingga menjadi bentuk cincin. Akhir sekali, mengikat buku sila sebagai penamat. Tutupkan tulang yang menonjol menggunakan kain, kemudian letakkan balutan cincin di atas kain. Seterusnya, gunakan bandage untuk membalut balutan cincin tersebut. Gunakan pin di ujung bandage agar balutan tidak terlepas. Letakkan tapak kaki yang cedera di atas kain ando, kemudian tarik dan letakkan bucu kain ando di atas kaki. Silangkan kedua-dua ujung kain ando di atas pergelangan kaki, kemudian dibawa ke belakang pergelangan kaki dan disilangkan. Kemudian, kedua-dua ujung kain ando dibawa ke hadapan dan ikatan buku sila diikat pada atas pergelangan kaki. Jangan lupa untuk mengemaskan balutan. Selitkan lapikan kain di antara kaki untuk memastikan balutan tidak menjejaskan perletakan tulang yang patah. Gunakan batang untuk selitkan kain ando.
Seterusnya, balutkan kain ando pada atas lutut kaki mangsa. Ikatkan kain ando dengan ikatan buku sila dan kemaskan ikatan. Seterusnya juga menggunakan batang untuk selitkan kain ando. Balutkan kain ando pada bawah lutut kaki mangsa. Ikatkan kain ando dengan ikatan buku sila dan kemaskan. Kemudian juga menggunakan batang untuk selitkan kain ando. Balutkan kain ando pada atas pergelangan kaki mangsa. Ikatkan dengan ikatan buku sila dan kemaskan ikatan. Pastikan mangsa dalam keadaan yang bertenang. Letakkan ais di bahagian kecederaan selama 15 hingga 20 menit. Tidak boleh terlalu lama karena akan menjadi skin burn. Seterusnya, balutkan kawasan yang cedera untuk mengehatkan pergerakan kawasan yang tercedera. Tinggikan kawasan yang tercedera dari paras jantung agar mengurangkan pengaliran darah ke kawasan yang tercedera. R yaitu rehat, memintakan mangsa untuk bertenang dan berehat. Seterusnya, I yaitu ice, letakkan di bagian kecederaan selama 15 hingga 20 menit. Tidak boleh lebih atau terlalu lama karena akan menjadi skin burn. Seterusnya, C, compression, adalah untuk membalut kawasan yang tercedera untuk mengehatkan pergerakan kawasan tercedera. E-elevation adalah meninggikan kawasan yang tercedera dari paras jantung agar mengurangkan pengaliran darah ke kawasan yang tercedera. Langkah-langkah merawat luka kecil. Yang pertama, basuh dan bersihkan luka untuk menghilangkan semua kotoran dan serpihan. Seterusnya, lapkan luka yang basah dengan menggunakan tuala yang kering dan juga bersih. Kemudian, tampal luka dengan menggunakan plaster ataupun pembalut steril. Rawatan bagi luka terbuka yang lebih besar. Rawatan awal boleh dilakukan oleh mangsa sendiri atau dengan bantuan orang lain. Sekiranya luka berdarah, hentikan pendarahan. Setelah luka berhenti berdarah, basuh luka menggunakan air mengalir selama 5 hingga 10 menit. Setelah luka dicuci, lap kawasan sekeliling luka dengan menggunakan kain atau tisu yang bersih. Seterusnya, sapukan cecair antiseptik pada kawasan yang terluka. Setelah itu, balut luka menggunakan plaster atau bandage.
Bagi luka terbakar, yang pertama hentikan proses kebakaran. Yang kedua, dinginkan, yaitu gunakan air biasa yang mengalir atau kompres sejuk yang diperbuat daripada kain bersih atau tuala untuk mendinginkan bahagian yang terbakar. Seterusnya, bagi mengurangkan kesakitan, tutupkan bahagian yang terbakar dengan bebat atau kain bersih. Seterusnya adalah luka terbakar akibat cecair panas. Yang pertama, alirkan bahagian yang terbakar disebabkan oleh cecair panas di bawah air. Seterusnya, tuam bahagian yang terbakar menggunakan ais yang telah dibalut dengan tuala yang bersih bagi melegakan kecederaan. Setelah itu, balut kawasan yang tercedera bagi mengelakkan berlakunya jangkitan kuman. Cara mengangkat mangsa yang pertama adalah menggunakan stretcher. Cara mengangkat mangsa yang kedua adalah dengan menopang mangsa. Seterusnya, cara yang ketiga adalah dengan menarik mangsa menggunakan kain. Cara yang keempat adalah mendukung mangsa. Jika mangsa sedar, ringan dan bertenaga, ini merupakan teknik yang sesuai. Kepit kedua-dua kaki mangsa sementara kedua-dua tangan mangsa memeluk longgar leher penyelamat. Cara yang kelima adalah dengan memikul mangsa. Cara ini amat sesuai bagi mangsa yang berbadan ringan sama ada mangsa sedar atau tidak. Pertama sekali, penyelamat perlu tunduk dan meletakkan mangsa melintang di atas bahu dan kemudian mengangkatnya dengan memeluk sebelah kaki dan pegang tangan mangsa.